Okey, bagi segitiga set, kita boleh lihat di belah kanan ni, kita ada set A darab set A akan mendapat hasil A. Set A darab set B akan dapat hasil set AB. Manakala set A bahagi set B ialah A per B set A per B. Dan bagi kembangan, hasilnya ialah A kuasa 2 tolak B. So, saya tunjukkan contoh A dahulu. A set 2 darab set 3. Kalau kita tengok, nilai set ni berbeza. So, segitiga yang mematuhinya ialah yang ni lah. Okey, jadi jawapan dia sama dengan, bila ada set, dua-dua set, so kita boleh buat operasi darab. 2 darab 3. Jadi jawapan dia ialah set 6. Okey. Satu lagi contoh B. B lebih kurang sama. Set 3 darab set 5. So, bila dah kita biasa guna dengan segitiga tu, kita tahulah 3 darab 5 ialah set 15. Okey, C. C ni set 3 darab set 3. Okey. Ni nilai setnya sama. So, kita boleh guna yang ni. Segitiga ni. Okey, kalau sama, kita akan dapat balik hasilnya ialah 3. Okey. Okey, yang E. Set 8 per dengan set 3. Okey, kita boleh tengok. Kalau set 8 bahagi dengan set 3, ni kan. So, kita boleh gabungkan dia menjadi set 8 per 3. Okey, sama juga dengan G. Contohnya G. Set 20 per set 5. Kita akan dapat set gabungan set 20 per 5 ialah set 4. So, set 4 kita boleh selesaikanlah sebagai 2. Okey? Okey, untuk soalan permudahkan ungkapan algebra berikut. Okey, kita lihat yang A ni. A kuasa 1/3 darab 2A kuasa negatif 1/2. So, kita di belah kanan kita ada 4 kad. Iaitu A kuasa M darab A kuasa N. A kuasa M bahagi A kuasa N. So, kalau kita lihat pada dua kad ni, yang mana yang sesuai untuk dijadikan panduan untuk pengiraan seterusnya. Okey, kita lihat yang darab ni. So, kita ambil kad ni, letakkan di bawah soalan. Okey, seterusnya, kita mulakan pengiraan tu. Okey, 1 darab dengan 2 ialah 2. Okey, A ni disebabkan A adalah asas yang sama. Okey, kalau lihat pada kad ni pun, bila asas yang sama, maka M, indeksnya kita perlu tambah. M tambah N. So, di sini A 1/3 tambah negatif 1/2. Okey, bila kita lanjutkan pengiraan kita, kita akan dapat A ialah negatif 1/6. Okey, so kad ini akan jadi panduan macam mana kita nak guna hukum indeks. Okey, lihat pula soalan B. Soalan B melibatkan bahagi. Jadi, kita tulis dulu dalam bentuk bahagi. 4A kuasa 3 bahagi A negatif 3/5. Okey, sekarang kad mana yang sesuai digunakan? Okey, kad ni. So, kita letak di sini. Okey, pada kad ni sudah dinyatakan kalau bahagi kita perlu gabung dia jadi satu indeks tunggal A kuasa M tolak N.
Okey, nombor ni kita selesai dulu. 4 bahagi 1 ialah 4. Okey, kita hanya selesaikan yang A, 3 kuasa 3 tolak dengan negatif 3/5. So, bila kita kira 4A kuasa 18/5. So, kad ni akan jadi sebagai panduan macam mana kita nak gunakan hukum indeks. Biasanya pelajar dia akan lupa apakah hukum indeks. Jadi bila ada kad ini sentiasa berada dengan pelajar, mereka akan ingatlah. Okey, seterusnya untuk soalan logaritma. Okey, kita ada hukum logaritma. Jadi ada pada paparan ni ada 4 kad segitiga logaritma. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Nilaikan setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okey, kalau kita tengok soalan ni, kita ada log 21 asas 3 tambah log 18 asas 3. Okey, tengok sini ni tambah. Okey, lepas tu tolak log 14 asas 3. Sini tolak, sini tambah kan. So, kita ada 4 pilihan kad. Okey, jadi yang mana satu kita nak guna? Kita ambil kad yang menunjukkan formula yang panjang sebelum kita dapat gabungkan dia. Okey, kalau tengok sini, ni adalah tambah. Okey, yang ni adalah untuk tolak. So, kita boleh letak dekat bawah soalan tu sebagai panduan kita untuk buat pengiraan yang seterusnya. Okey, jika log asas sama dengan tambah di tengahnya, maka kita boleh gabung dia jadi darab. Okey, jadi di sini sama dengan log 21 darab 18. Okey, ni asas 3 di sini ya. Okey, lepas tu kita ada tolak. Okey, kalau tolak apa dia? Tolak dia akan jadi bahagi. So, kita gabungkan dia jadi sekaligus untuk ketiga-tiga log tu menjadikan log tunggal 21 darab 18 per dengan 14. So, kita akan dapat log 27 asas 3. Okey, penukaran seterusnya log 3 kuasa 3. So, okey, bila ada kuasa, kita boleh ke hadapan. So, jawapannya 3. Okey, ni untuk kita gabungkan. Bila diberi banyak log, kita gabung jadi 1. Okey, seterusnya contoh diberi bahawa log 4 asas 7 ialah 0.712 dan log 5 asas 7 ialah 0.827. Okey, kita buat dulu soalan A. Okey, kalau kita tengok soalan A ni adalah log tunggal. Okey, jadi kita tak akan guna dah segitiga di atas ni sebagai panduan. Kita akan guna segitiga di belah kanan saya ni. Okey, kenapa? Sebab di sini kita nampak dia bergabung kan. Okey, bila dah bergabung, kita akan pecahkan dia. Dia macam terbalik lah. Bila ada banyak log, gabung jadi satu. Jika ada satu log, pecah jadi banyak. So, saya tunjuk contoh A. Kita ada log 7, asas 7 di sini. Okey, kita tukarkan pecahan ni jadi pecahan tak wajar. Dia akan jadi 5/4. Okey, per tu ialah bahagi. So, yang mana akan kita gunakan? Segitiga atas atau bawah? Okey, kalau atas untuk darab, yang bawah untuk bahagi. So, kita ambil yang bahagi ni, kita letak di sini. Okey. Ni sebagai panduan kita lah. Kalau kita ada student kita nak guna, okay, kita akan tengok lah. Okay, 5/4. So, kita kena pecah dia. Log 7. Log 5 asas 7. Tolak log 4 asas 7. Okay, jadi sekarang, kita tengok balik pada soalan. Diberi log 5 asas 7 ialah 0.827. Tolak 0.712.
So, jawapannya ialah 0.115. Okey. So, ni untuk bahagilah. Kalau, saya tunjuk seterusnya yang B. Yang B ni, 28 ni. Saya tulis di sini lah. B log 7. 28 ni kita boleh darab dia menjadi 4 darab 7. So di proses pendaraban, so kita ambil segitiga yang melibatkan darab ni, kita letak sini. So kita dah tahu lah, kita kena pecah dia. Kalau darab jadi tambah. So di sini nilainya sudah diberikan pada soalan di atas. Log 4 asas 7 ialah 0.712 tambah log 7 asas 7 ialah